Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua. Anda sedang menyaksikan siaran langsung Majlis Perasmian sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2021 hari ini 7 Julai 2021, dan pastinya tiada apa yang membanggakan pada diri saya melainkan saya berada di sini untuk mengemudi rancangan ini selama 1 jam sebagai anak Peneroka Felda Jeng Kedua sendiri. Saya Hafid Olsen akan menemani anda bermula jam ini jam 3 petang insya-Allah sehingga jam 4 petang hari ini untuk kita memberi laluan terus kepada sambutan dan juga perasmian Majlis Sambutan Hari Peneroka 2021 ini yang sudah pun lebih 6 dekad tahun ini, 65 tahun. Saya bukan saja keseorangan, saya juga ditemani oleh rakan jurubahasa isyarat Puan Libitan bersama saya juga hari ini untuk kita memberi pemahaman jelas kepada mereka yang memerlukan panduan dari segi sudut bahasa isyarat itu sendiri. Dan seperti sedia maklum bahawa tahun lepas kita menyambut Hari Peneroka bagi tahun 2020 juga dalam keadaan norma baharu di Felda terolak di Maktab Rendah Sains Semara di Perak pada tahun lalu, dan tahun ini masih lagi kita terpaksa menyambut dalam keadaan norma baharu. Namun kali ini kita kekal membawa satu cara penyampaian yang begitu dalam keadaan norma baharu. Digitalisasi yang berlaku pada hari ini tidak menghalang kita untuk terus menyampaikan kepada anda dan untuk meraihkan seluruh warga Felda dalam Malaysia ini untuk meraihkan hari yang cukup bermakna pada 7 Julai setiap tahun. Dan seperti biasa untuk upacara sambutan hari ini kita akan mulakan terlebih dahulu ucapan Ketua Peneroka Felda Kebangsaan Encik Sulong Jamil Muhammad Sharif. Apa amanat yang akan disampaikan oleh Ketua Peneroka itu sendiri? Kita saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Seri Haji Mahyudin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi. Yang berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof, Pengerusi Felda. Yang berbahagia Datuk Amiruddin Abdul Sattar, Pengarah Besar Felda, ahli-ahli lembaga pengarah Felda, ahli-ahli jawatan kuasa perunding peneroka JKPP, khususnya tuan-tuan, puan-puan, warga Felda seluruh negara yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, saya mewakili warga peneroka ingin menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada tahun ini kita dapat bersama meraihkan sambutan Hari Peneroka kali yang ke-65. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Felda seluruh negara merakamkan sekalung penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sudi untuk sekali lagi bersama kami warga peneroka untuk meraihkan sambutan ini. Alhamdulillah, dalam senario negara yang sedang dilanda dengan wabak COVID-19 ini, kita masih diberikan ruang dan peluang untuk bersama meraihkan sambutan yang saban tahun kita laksanakan. Meskipun terdapat sebahagian daripada kita yang diuji dengan musibah kesan daripada pandemik ini, namun pelbagai lagi nikmat kurniaan Allah yang perlu kita syukuri. Dengan kesyukuran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita semua dan ditambahkan nikmat serta dipermudahkan untuk mencapai segala yang telah kita rancangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun setiap ujian ini pastinya datang dengan hikmah. Sebagai hamba yang bersyukur, kita harus sentiasa mendepani setiap ujian dengan penuh kesabaran. Orang yang sabar akan sentiasa memandang ujian sebagai satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadikannya lebih kuat untuk menghadapi cabaran mendatang. Orang yang sabar akan sentiasa optimis untuk sentiasa berusaha tanpa kenal erti kecewa. Yang amat berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, cabaran utama dalam membentuk sesebuah masyarakat adalah perubahan minda. Saya menyambut baik usaha Felda dalam melaksanakan program neurolinguistik
Programming NLP kepada warga Peneroka. Program ini dilaksanakan selaras dengan pelan strategik Felda melalui Well-Formed Outcome ataupun WFO bagi mengubah minda warga Felda untuk mencapai pendapatan peneroka sebanyak RM5,000 pada tahun 2023, hasil perahan minyak ataupun OER 23% dan hasil tanaman 25 tan 1 hektar pada tahun 2023. Dan kita mewujudkan 1,000 usahawan jutawan pada tahun 2025 serta menjayakan projek pertanian pintar dan berintegrasi dengan penglibatan generasi baru. Meskipun program seumpama ini agak baru bagi kami warga Peneroka, namun berdasarkan pencapaian Felda di akhir-akhir ini membuktikan pengembelingan usaha sedang dilaksanakan secara terus-menerus dan telah memberikan impak yang positif. Percayalah, setiap usaha dan keringat yang dikeluarkan pastinya tidak akan sia-sia sebagai peneroka perintis berani dan suka cabaran. Seharusnya kita memberikan kerjasama dan sokongan padu kepada pengurusan Felda supaya pelbagai kejayaan dapat dilakar pada masa akan datang. Melihat kepada WFO yang telah diilhamkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof, pengerusi Felda, saya amat yakin kita dapat melihat bahawa kesemua sasaran yang ditetapkan akan memberi kesan menyeluruh bukan sahaja kepada warga Felda amnya, malah warga Peneroka khususnya. Ini sangat jelas menunjukkan bahawa pengurusan Felda amat menitik beratkan berhubung kelestarian sosioekonomi warga Felda dengan memperolehi pendapatan yang baik daripada hasil kebun. Tahap ekonomi Peneroka akan meningkat dan merangsang pertumbuhan kitaran ekonomi dalam kawasan rancangan. Yang amat berhormat Tan Sri, Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam kerancakan pembangunan ekonomi, satu aspek penting yang perlu diberi penekanan adalah keberkatan. Kita semua percaya bahawa tanpa keberkatan kita tidak akan mampu bertahan lama. Meskipun Felda telah melakar pelbagai kejayaan, tapi kita mahukan usaha yang berterusan bagi menjamin kelangsungan kejayaan pada masa akan datang. Bak kata bijak pandai menempa kejayaan adalah sukar, tetapi mempertahankan kejayaan adalah lebih sukar. Kejayaan akan datang adalah berdasarkan apa yang kita usahakan sekarang. Kita inginkan legasi kejayaan Felda diwarisi oleh anak cucu kita hingga ke akhir zaman, insya-Allah. Penerapan nilai memberi lebih baik dari menerima melalui inisiatif program sedekah 300 yang telah diilhamkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof, pengerusi Felda, telah mencetuskan anjakan minda yang sangat signifikan khususnya kepada warga Felda. Sumbangan sedekah 300 yang telah dikeluarkan oleh Peneroka Felda berjumlah hampir RM10 juta dalam tempoh 6 bulan ini telah diserahkan kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Ini menunjukkan kebersamaan warga Felda dalam mencari keberkatan bukan sahaja kepada individu Peneroka, bahkan kepada komuniti dan Felda amnya. Kalau dahulu warga Peneroka sering menerima pelbagai bantuan dan sumbangan daripada Felda dan kerajaan serta peningkatan harga komoditi sawit yang tinggi, kini sudah tiba masanya kita pula menjadi warga yang memberi. Di luar sana masih ramai individu dan keluarga yang diuji dengan pelbagai kesusahan dan memerlukan bantuan. Dengan menjadikan warga yang memberi, sudah pastinya kita akan mendapat keberkatan yang akhirnya akan memberi kesan bukan sahaja kepada individu, bahkan kepada komuniti seluruhnya. Dalam menerjemahkan keberkatan, janganlah kita hanya memandang pada aspek ekonomi.
Bahkan keberkatan ini boleh dizahirkan dalam pelbagai bentuk seperti nikmat kesihatan, dijauhi bencana, dipermudahkan segala urusan, keharmonian rumah tangga, perpaduan komuniti dan sebagainya. Akhirnya dengan menjadi individu dan komuniti yang berkat. Mudah-mudahan kita bukan saja memperolehi pelbagai nikmat di dunia, bahkan di hari akhirat nanti, insya-Allah. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya menyeru kepada semua warga Peneroka agar bersatu hati dan bekerjasama dalam membantu pihak pengurusan Felda dalam apa juga inisiatif yang direncanakan. Dengan kerjasama yang baik dan daripada semua, segala perancangan dan pelaksanaan akan menjadi mudah. Jangan terlalu kita mempercayai berita-berita terkini tanpa kesahihannya. Inilah peranan yang perlu dimainkan oleh semua kepimpinan Peneroka. Segala bentuk maklumat yang diberikan perlu disampaikan secara terus kepada peringkat akar umbi supaya perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku. Peranan kita sekarang adalah bersama-sama menyokong kepimpinan yang sedia ada pada hari ini yang akan membawa Felda ke satu peringkat yang lebih tinggi. Kami mahu melihat nama Felda terus meniti di peringkat antarabangsa seperti satu ketika dulu. Kepada barisan pucuk pimpinan Peneroka, marilah kita bersama-sama berganding bahu dan bersama-sama memikul tanggungjawab yang telah diberikan tanpa mengharapkan apa-apa imbuhan ataupun balasan. Anggaplah segala yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai satu cabaran dalam memastikan Felda tetap nombor satu di Malaysia dan insya-Allah di dunia. Bagi generasi baru pula, anda mempunyai peranan dan tanggungjawab yang lebih besar. Kepimpinan masa hadapan tergalas di bawah anda. Begitu tingginya harapan kami kepada anda sebagai barisan kepimpinan di masa hadapan. Akhir kata, sama-samalah kita bangkit dan membantu menaikkan nama Felda di persada dunia. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ucapan daripada Ketua Peneroka Felda Kebangsaan yang berusaha Encik Sulong Jamil Muhammad Sharif. Begitu banyak dan juga syarat, amanat dan juga impian yang disampaikan oleh Ketua Peneroka Kebangsaan sendiri kepada 317 buah rancangan yang merangkumi 11 wilayah seluruh negara. Itulah amanat yang ingin disampaikan dan telah pun disampaikan kepada anda semua, kepada peneroka-peneroka Felda yang sedang menonton ketika ini di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Untuk pengetahuan anda juga, anda boleh menonton melalui Facebook kami di Berita RTM untuk mendapatkan dan juga berkongsi pengalaman anda sebagai anak Felda maupun generasi kedua, generasi ketiga dan juga mungkin generasi keempat yang sudah pun mula terbit ketika ini sebagai pewaris kebanggaan dan juga kecemerlangan Felda di bumi yang bernama Malaysia ini. Banyak lagi kita akan kupaskan dalam rancangan khas sambutan Hari Peneroka Felda Kebangsaan 2021 ini. Kita berehat dulu seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Baik, bertemu kembali dalam rancangan khas Majlis Pelancaran Hari Sambutan Peneroka Kebangsaan 2021 hari ini. Tadi kita dapat saksikan ucapan Ketua Peneroka Kebangsaan sendiri dan juga banyak lagi ucapan-ucapan yang kita ingin sampaikan kepada anda untuk sampaikan kepada amanat yang penting kepada keseluruhan warga Peneroka Felda di Malaysia ini yang merangkumi 317 buah rancangan daripada 11 wilayah di seluruh negara. Anjakan Minda Peneroka, itulah tema yang diangkat dan juga menjadi pegangan untuk sambutan Hari Peneroka Felda 2021 pada tahun ini. Dan kita ingin juga memberi laluan kepada anda amanat yang cukup penting kepada semua yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Amanat yang cukup penting yang disampaikan, apatah lagi ketika ini kita dalam pandemik COVID-19. Jadi untuk itu kita terus sama-sama saksikan dan juga mendengar amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof,
pengurusi Felda, Yang berbahagia Datuk Amiruddin Abdul Sattar, Pengarah Besar Felda, Yang berusaha Encik Sulong Jamil Muhammad Sharif, Ketua Peneroka Felda Kebangsaan, Kumpulan Pengurusan Felda, Wakil-wakil Peneroka Felda, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Khabar saudara-saudara dan saudari warga Felda semua. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah rahmatnya kita dapat meraihkan sambutan Hari Peneroka Felda 2021 pada hari yang berbahagia ini. Walaupun hanya dapat bertemu secara maya, Hari Peneroka ini amat penting disambut bagi meraihkan sumbangan warga peneroka yang telah menjadi nadi kepada Felda sejak penubuhannya 65 tahun lalu. Sehingga Felda kekal ke hari ini sebagai penyumbang penting kepada ekonomi negara. Kejayaan Felda satu ketika dahulu diperakui dan jadikan model pembangunan tanah oleh negara luar. Kejayaan ini termasuklah usaha membasmi kemiskinan, meningkatkan hasil komoditi negara dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di luar bandar. Dengan kelebihan bank tanah seluas 832,000 hektar atau lebih 2 juta ekar, Felda mempunyai keupayaan dan potensi besar untuk kembali menjadi syarikat peladangan terulung di dunia. Seperti rakyat Malaysia yang lain, saya mahu melihat nama Felda terpampang dalam senarai syarikat-syarikat global paling berjaya seperti di dalam Fortune Global 500. Saya sedar ini bukanlah suatu yang mudah. Namun, dengan strategi sampang tiga mata, iaitu restart, revitalize dan reform, dan dengan komitmen pihak pengurusan baru serta sokongan kerajaan, ia tidak mustahil untuk dicapai. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, untuk Felda kembali bangun setanding dengan syarikat perdagangan terkemuka dunia, pihak kerajaan telah mengenal pasti salah satu isu yang mampu merencatkan visi tersebut, iaitu isu hutang yang membelenggu Felda dan warga pewaris para peneroka semenjak sekian lama. Isu hutang ini harus diperbetulkan dahulu untuk memudahcarakan proses penjanaan semula atau restart Felda. Justru saya berbesar hati pada hari ini untuk mengumumkan bahawa secara dasarnya kerajaan telah bersetuju dengan cadangan pihak Felda untuk melupuskan sebahagian pinjaman peneroka berjumlah 8.3 bilion ringgit melalui inisiatif pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat, terutama bagi generasi awal yang telah berkorban keringat dan air mata untuk membolehkan program rancangan pembangunan tanah ini dijayakan. Perubusan bersyarat ini antaranya merangkumi satu, pelarasan sebahagian baki pinjaman tanaman semula sehingga 31 Disember 2019 berjumlah 8 bilion ringgit yang akan memberikan manfaat kepada 92,441 orang peneroka, iaitu meliputi 82% daripada keseluruhan 112,638 warga peneroka.
2. Pelarasan bahagian baki tunggakan pinjaman baja hingga 31 Disember 2019 berjumlah RM168 juta yang melibatkan 52,180 peneroka, iaitu meliputi 46% warga peneroka. 3. Pelarasan sepenuhnya baki pinjaman saham FGV Holding Berhad sehingga 7 Julai 2021 bernilai RM78 juta melibatkan 38,043 peneroka, iaitu meliputi 34% warga peneroka. Dan keempatnya ialah pelarasan sepenuhnya baki pinjaman pembangunan asal sehingga 31 Disember 2019 berjumlah RM56 juta yang akan dinikmati 6,711 orang peneroka, iaitu kira-kira 6% warga peneroka. Dengan inisiatif ini, saudara-saudara sekalian, bebanan pinjaman yang ditanggung oleh peneroka akan berkurangan sebanyak purata 80% setiap peneroka. Purata baran balik pinjaman pula dijangka berkurangan daripada sekitar 800 ke sehingga RM1,000 kepada hanya RM250 sehingga RM300 sebulan bagi peneroka sawit dan serendah RM150 bagi peneroka getah, iaitu satu kadar yang sangat munasabah dan mampu dibayar oleh mereka. Saya berharap dengan usaha yang diambil oleh kerajaan ini, ia akan menjadi titik tolak atau reset button untuk warga peneroka di seluruh negara menjadi lebih bersemangat dan lebih fokus dalam melipat gandakan usaha serta pendapatan mereka. Ini sekaligus bakal mengupayakan pengurusan keuangan termasuk pinjaman saudara-saudara sekalian dengan lebih berhemah dan tidak lagi membebankan pada masa hadapan. Saya amat berharap dengan perjanjian baru yang akan ditandatangani oleh peneroka dengan Felda di bawah inisiatif pelarasan pinjaman bersyarat ini, warga peneroka akan lebih komited dalam memenuhi segala terma yang dipersetujui kelak agar dapat sama-sama memikul tanggungjawab meningkatkan produktiviti, seterusnya menjamin kelestarian Felda. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, untuk memperkasakan atau revitalize Felda sehingga kembali berdiri teguh, kerajaan juga telah meneruskan penerbitan sukuk berjaminan kerajaan bernilai RM9.9 bilion bagi menambah baik model perniagaan Felda. Sebahagian terbitan sukuk ini sedang digunakan untuk menstruktur semula pinjaman dengan institusi keuangan serta untuk mengambil alih FGV Holdings Berhad atau FGV. Saya percaya dengan penstrukturan semula pinjaman-pinjaman tersebut, ia akan mengembalikan fokus Felda terhadap usaha pemerkasaan perniagaan teras. Persetujuan Kabinet terhadap cadangan pasukan khas sebelum ini juga telah membolehkan Felda meningkatkan pegangan saham dalam FGV sehingga 81.3%. Saya difahamkan perkembangan ini akan mewujudkan satu sinergi perladangan yang akan melonjakkan produktiviti seterusnya keuntungan kumpulan Felda. Dan samping itu, peningkatan pelibatan Felda dalam industri hiliran yang mempunyai nisbah keuntungan lebih tinggi pula akan membolehkan Felda mencapai sasarannya untuk kembali mencatat keuntungan menjelang tahun 2023. Selari dengan agenda nasional ke arah revolusi industri 4.0,
Felda telah pun mula melaksanakan sistem pertanian pintar bagi menguruskan 450,000 hektar ladang Felda dan peneroka di seluruh negara dengan menggunakan konsep pertanian G2 atau Precision Agriculture. Dengan kerjasama warga Felda, sistem ini mampu untuk menambah baik operasi perladangan, menerusi pemantauan dan juga pengumpulan maklumat lebih terperinci dan menjimatkan kos operasi sehingga lebih 200 juta ringgit dalam masa 5 tahun. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, saya amat teruja berkenaan program pembangunan peneroka PPP yang dirangka khusus untuk menggalakkan warga Felda menceburi bidang keusahawanan sebagai batu loncatan bagi reformasi atau penyusunan semula komuniti Felda yang berdikari dan lestari. Saya yakin penjayaan program ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada kitaran harga komoditi serta dapat mempelbagaikan sumber pendapatan Felda, insya-Allah. InsyaAllah pendekatan baru ini juga akan menjadikan Felda sebagai satu contoh rangka tindakan untuk pembangunan luar bandar akan datang sejajar dengan visi wawasan kemakmuran bersama 2030 WKB 2030. Jelas kini terdapat peluang yang terbuka luas buat warga peneroka untuk turut sama dengan skala yang lebih besar dalam usaha kerajaan untuk mengukuhkan jaringan jaminan makanan negara dengan memiliki bank tanah pertanian yang luas, adaptasi kemahiran dalam pertanian pintar serta inisiatif program pembangunan peneroka yang diperkenalkan. Saya percaya Felda berada di posisi terbaik untuk menjadi peneraju utama sektor pengeluaran makanan negara dalam tempoh dekad ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, setelah 65 tahun penubuhannya, saya percaya warga Felda kini sudah cukup matang setelah menerima pelbagai bantuan dan sokongan. Kini anda semua tentunya sudah bersedia untuk menabur budi dengan menyumbang kepada masyarakat keseluruhan. Kita boleh berbangga apabila inisiatif sedekah yang digerakkan oleh warga peneroka di seluruh negara berjaya mengumpulkan sehingga 10 juta ringgit setakat ini. Jumlah sedekah bukanlah yang menjadi ukuran, sebaliknya yang lebih penting adalah kesedaran dan kesediaan untuk mengorbankan sedikit harta dan pendapatan bagi membantu mereka yang memerlukan. Saya berharap lebih banyak inisiatif prihatin sebegini dapat dilaksanakan dan dijayakan selari dengan tema Hari Peneroka pada tahun ini, iaitu anjakan minda peneroka. Kerajaan akan sentiasa komited dalam mendukung usaha murni membantu membangunkan komuniti peneroka Felda. Namun segala inisiatif yang disusun harus sentiasa disambut dan dimanfaatkan sebaiknya oleh sekalian warga Felda dengan semangat dan keazaman yang jitu agar usaha untuk menaik taraf sosioekonomi peneroka dapat terus diperkasakan bagi menjamin masa depan generasi baru peneroka. Saya percaya kita sedang sama-sama menyaksikan permulaan baru Felda. Terima kasih kepada generasi terdahulu yang telah membantu meletakkan batu asas yang kukuh dalam usaha membangunkan Felda. Dalam mendepani dekad-dekad yang mendatang, telah tiba masanya bagi generasi baru Felda pula untuk tampil menggalas cabaran dan tanggungjawab mengemudi bahtera perubahan Felda. Akhir kata, saya sekali lagi ingin
mengucapkan selamat Hari Peneroka Felda kepada warga peneroka serta tahniah pada pemenang-pemenang anugerah Felda tahun ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan sambutan Hari Peneroka Felda 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah pun sempurna majlis perasmian sambutan Hari Peneroka Felda 2021 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Buat pertama kalinya ianya disambut secara dalam talian dan juga secara maya ini. Namun kemeriahan itu tetap kita laksanakan dan juga kita sampaikan kepada anda menerusi rancangan secara langsung ini tadi. Dan anda dapat saksikan sebentar tadi video yang memaparkan kejayaan berkenaan dengan apa yang dikongsikan dan juga pencapaian Felda selama ini, dan apa yang diamanatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah khususnya generasi masa kini dan juga generasi baru seperti saya katakan tadi, mungkin kini generasi ketiga dan generasi keempat Felda untuk teruskan legasi dan juga mengekalkan kelestarian Felda itu sendiri. Baik, banyak lagi kita akan kupaskan dalam segmen-segmen berikutnya. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam rancangan sambutan Hari Peneroka Felda 2021. Baik, bertemu kembali dalam rancangan khas perasmian Hari Peneroka Felda 2021 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi berkenaan dengan apa yang kita harapkan dan juga kita lihat keberlangsungan dan juga kecemerlangan Felda itu sendiri. Dan saya hari ini tidak ditemani hanya seorang sahaja, saya turut ditemani oleh dua individu hebat dan juga saya katakan sebagai orang kuat Felda sendiri. Saya perkenalkan tetamu kita yang pertama. Saya mulakan sebelah kanan saya, Puan Norliza Osman, Pengetua Institut Semarak Felda, ataupun lebih dikenal sebagai Ibu, betul? Apa khabar, Puan? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dan seorang lagi tetamu kita, Muhammad Fakrul Rozi Abdul Rahman, pemenang Anugerah Pencapaian Cemerlang Generasi Kedua Felda. Apa khabar, Cik Fakrul? Alhamdulillah. Baik, ini dah dua tetamu. Saya difahamkan juga Cik Fakrul generasi kedua Felda daripada Felda Raja Ilyas, betul? Raja Alias betul. Dan saya juga generasi kedua. Dan juga pastinya kita hari ini telah pun menyaksikan satu amanat ataupun perasmian yang telah pun disempurnakan dengan penuh dalam keadaan norma baru itu sendiri. Dan Puan dan juga Cik Fakrul sini, kalau kita tahu anugerah ataupun perasmian Hari Felda ini tidak lengkap sebenarnya kalau tiada anugerah-anugerah tertentu yang selalu dikaitkan dan sebagainya. Kalau kita mulakan terlebih dahulu, Puan, sebelum kita berbicara lanjut berkenaan dengan kepentingan sambutan Hari Peneroka ini, dan kita lihat dulu anugerah yang pertama. Ini menjadi satu kebiasaan untuk sambutan setiap tahun. Kita lihat anugerah tokoh yang telah pun diberikan. Kita sama saksikan anugerah yang pertama, iaitu anugerah tokoh generasi 2020. Kita saksikan siapakah pemenangnya. Anugerah tokoh generasi 2020 dimenangi oleh Lieutenant General Datuk Asagaya bin Abdullah, merupakan Naib Chancellor Universiti Pertahanan Negara Malaysia dan merupakan anak peneroka Felda Medoi Wilayah Segamat. Dan pemenang bagi yang kedua, sama-sama kita saksikan siapakah yang merangkul anugerah ini. Kalau kita lihat, pertama tadi dimenangi oleh Lieutenant General Datuk Asagaya bin Abdullah, dan kita lihat siapakah pemenang bagi tempat kedua. Ya, itu dimenangi oleh Datuk Haji Azmi Rohani, Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Negeri Johor, merupakan anak peneroka Felda Sayong Wilayah Johor Bahru. Tahniah kami ucapkan kepada kedua-dua pemenang ini. Pastinya satu kebanggaan kalau kita lihat ya, Puan dan juga Tuan Fakrul, mereka ini merupakan anak peneroka yang datangnya dari luar bandar, yang akhirnya dapat merangkul dan juga menempatkan nama dalam pelbagai sektor pendidikan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga banyak lagi anugerah-anugerah lain yang kita lihat, antara kalau kita lihat Encik Fakrul juga merupakan belia lah. Kita antara belia. Ibu pun kalau saya nak panggil belia tak ada masalah juga. Kita ada anugerah tokoh belia juga untuk tahun 2020. Jadi kita saksikan siapakah pemenang bagi anugerah tokoh belia 2020.
Anugerah Tokoh Belia 2020 dimenangi oleh Muhammad Izzuddin bin Hamzah, merupakan anak peneroka dari Felda Lurah Bilut Mempaga. Tahniah kami ucapkan. Ini Felda Lurah Bilut ni kalau ikutkan saya 2 tahun lepas menjadi tuan rumah di Felda Lurah Bilut itu sendiri. Dan anugerah Tokoh Belia, dan untuk kita melihat tadi Tokoh Belia, kalau ada belia pastinya ada beliawanis itu sendiri. Jadi kita saksikan pula siapakah pemenang bagi anugerah Tokoh Beliawanis 2020. Dan pemenang bagi anugerah Tokoh Beliawanis 2020 dimenangi oleh Nur Hidayu binti Muhammad Toha daripada Felda Air Tawar 2 Johor Bahru. Tahniah Nur Hidayu atas kemenangan sebagai anugerah Tokoh Beliawanis bagi tahun 2020. Ramai sebenarnya daripada, kalau kita lihat daripada senarai tadi, ada 3 daripada wilayah daripada Johor Bahru itu sendiri. Eloklah saya nak tanya dulu, tadi kita bercakap tentang belia dan sebagainya. Kalau saya teruskan dulu kepada Cik Fakrul terlebih dahulu secara ringkasnya untuk sesuai kita, belia. Ya, belia ini sebenarnya kalau kita lihat anugerah dan juga hadiah yang diberikan juga dalam bentuk yang sangat lumayan dan sebagainya. Mungkin untuk awal ini belia Felda itu penting untuk kita angkat sebenarnya. Betul. Sebenarnya berdasarkan keadaan semasa di mana generasi peneroka asal ini pun sudah banyak digantikan dengan generasi-generasi baru, di mana peneroka asal hanya tinggal lebih kurang 40% saja. Jadi saya melihat peranan generasi baru, peranan belia ni sudah menjadi lebih besar. Betul. Okay, dan sebenarnya menjadi penggerak di kawasan rancangan Felda. Dan sebab itu juga baru-baru ini pun di peringkat Felda kita telah memperkenalkan jawatan penolong ketua blok, di mana jawatan ini diisi oleh generasi baru atau belia yang berumur 50 tahun dan ke bawah. Ya. Baik, untuk itu antara mukadimah yang kita ingin kongsikan Puan dan juga Tuan Fakrul sendiri. Kalau kita lihat juga anugerah utamanya adalah anugerah Tokoh Generasi 2020. Ini satu anugerah yang cukup besar sebenarnya untuk meletakkan seseorang individu itu sebagai tokoh. Jadi pemilihan itu sebenarnya, kalau kita boleh jelaskan dan juga kita fahamkan bagaimana pemilihan ini ditempatkan dan juga mereka-mereka ini sebagai individu hebat ini dipilih dan diangkat sebagai anugerah tokoh ini. Selain daripada mereka ini adalah warga Felda, sudah tentulah kan. Pemilihan itu juga melihat kepada pencapaian mereka, sama ada dalam kedudukan mereka dalam career lah. Macam tadi kalau kita tengok sebagai ketua setiausaha, naib chancellor kan, mereka bukan calang-calang lah. Jadi tokoh generasi ini dipilih daripada mereka yang mempunyai kedudukan yang sangat baik. Dan selain daripada itu, sumbangan mereka kepada masyarakat Felda itu sentiasa dalam hati mereka. Dan sudah tentu anugerah-anugerah yang diberikan ini memberi satu motivasi kepada generasi-generasi baru untuk terus menyumbang kepada kecemerlangan Felda. Baik, untuk anugerah seterusnya kita lihat kepada anugerah pencapaian terbaik bagi kategori pertanian. Siapakah yang bakal merangkul tempat ini? Kita saksikan. Dan pemenangnya adalah Jamaliah binti Karim, penerokawati Felda Sebertak Wilayah Mempaga. Tahniah Puan Jamaliah atas kemenangan ini, dan ini adalah anugerah usahawan terbaik 2020 bagi kategori pertanian. Dan untuk kategori berikutnya adalah berkenaan dengan kategori penternakan. Tadi pertanian dan peternakan ini, siapakah yang bakal merangkul tempat ini? Saksikan. Dan pemenangnya iaitu Encik Ahmad Al-Turmizi bin Yusof, anak peneroka generasi kedua Felda Jengka 11 Wilayah Jengka. Tahniah Encik Ahmad. Ini Felda ni memang dekat dengan Felda saya sendiri sebenarnya. Walaupun kita tidak dapat dengar sorakan di studio ini, tapi saya pasti dah percaya mereka yang sedang menonton kita di TV1 dan juga saudara RTM dan di Felda Facebook sendiri pastinya bersorak-sorak di tempat masing-masing. Dan untuk anugerah hasil sawit tertinggi pula bagi Lot Peneroka 2020, ini ramai yang nanti-nantikan. Jadi kita lihat siapakah dan Felda manakah yang akan mendapat tempat. Saksikan. Dan
pemenangnya adalah daripada Felda Bersot 5 daripada wilayah dan juga rancangan Terolak. Ini tuan rumah tahun lalu dan pastinya anugerah ini menjadi satu antara yang dinanti-nantikan oleh mereka untuk menunjukkan hasil tertinggi bagi lot peneroka 2020. Sebenarnya kalau kita lihat Puan dan juga Cik Fakhur sendiri, kita lihat kalau anugerah-anugerah ini masih menjadi satu penantian sebab mereka selalu akan datang sebelumnya mendatangnya COVID ini sendiri. Mereka akan hadir membawa spanduk dan sebagainya, semangat kesepaduan dan juga komuniti Felda itu sendiri. Baik, kita ada satu lagi anugerah yang kita ingin kongsikan kepada anda, iaitu anugerah hasil getah tertinggi lot peneroka. Tadi sawit, kini getah juga di bawah Felda juga. Kita lihat Felda manakah yang bakal mendapat tempat. Saksikan. Dan pemenangnya adalah Felda Bukit Tembaga daripada wilayah dan juga rancangan Alustar. Ini dia anugerah hasil getah tertinggi lot peneroka 2020. Kalau kita lihat dalam keadaan pandemik ini juga, Felda-Felda ini juga mampu menghasilkan hasil sawit dan juga hasil getah tertinggi dalam tempoh 2020. Dan anugerah yang berikutnya, kita lihat pada anugerah kadar perahan di grade KPG terbaik 2020 dan pemenangnya adalah Felda Tenggaruh 1 Johor Bahru. Ini dia pemenang. Ini banyak dah Johor mendapat tempat sebenarnya untuk anugerah-anugerah yang dipertandingkan, yang disediakan oleh Felda sendiri. Dan untuk anugerah berikutnya, anugerah peratusan tertinggi kutipan sedekah rancangan. Siapakah dan Felda manakah yang mendapat tempat kali ini? Saksikan. Dan pemenangnya adalah Felda Kertih 2 daripada Terengganu. Ini anugerah peratusan tertinggi kutipan sedekah rancangan. Ini kita ucapkan tahniah kepada Felda Kertih 2 atas anugerah-anugerah yang diterima ini. Dan pastinya anugerah-anugerah ini sudah tentu memberikan satu penghargaan dan kepada anda. Dan satu lagi anugerah yang kita ingin umumkan kepada anda, anugerah kutipan tertinggi sedekah rancangan pula. Siapakah pemenangnya? Saksikan. Dan pemenangnya adalah Felda Neram 1 Felda wilayah Terengganu. Ini dua-dua Terengganu. Kita kata kita sapu habislah Terengganu ni. Inilah ya, Mereka pemurah. mereka pemurah, itulah yang dikatakan oleh ibu sendiri. Anugerah-anugerah yang kita kongsikan kepada anda. Ada 12 anugerah untuk itu, tapi selepas ini kita ada satu lagi anugerah yang turut menjadikan ni. Kalau dalam anugerah-anugerah ini adalah antara anugerah kemuncak dan juga anugerah tertinggi yang kita ingin berikan kepada peneroka Felda dalam sumbangannya kepada negara dalam ekonomi, sosioekonomi dan sebagainya, dalam soal apa juga yang pasti untuk membangunkan dan juga mengekalkan kelestarian Felda. Baik, kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini kepada anda yang sedang bersorak, bawa bertenang dulu, tarik nafas dulu. Kita akan umumkan pemenang-pemenang bagi anugerah utama bagi Hari Peneroka Felda 2021. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam majlis perancaran sambutan Hari Peneroka Felda 2021 peringkat kebangsaan yang disiarkan secara langsung di saluran berita RTM dan juga di TV1. Saya masih lagi ditemani oleh Puan Noliza dan juga Encik Fakhrul. Namun, kita ingin juga memberi laluan kepada satu lagi anugerah yang saya katakan tadi berkenaan dengan anugerah yang tertinggi dan juga menjadi perhatian oleh seluruh penduduk dan juga warga Felda ini sendiri. Kalau tahun lalu dikenali sebagai anugerah kecemerlangan dan keceriaan Felda AKKF. Tapi tahun ini dikenali sebagai anugerah kecemerlangan rancangan Felda AKRF 2021. Kita mulakan terlebih dahulu di tempat yang ketiga. Wilayah manakah dan Felda manakah yang mendapat tempat ketiga bagi anugerah kecemerlangan rancangan Felda AKRF 2021? Jadi kita saksikan terlebih dahulu siapakah pemenangnya. Dan
dimenangi oleh Felda Jengka 25 daripada Felda wilayah Jengka membawa pulang wang tunai berjumlah RM200,000. Akhirnya Puan dan juga Cik Fakrul, wilayah Jengka ini saya dapat lihat daripada Felda Jengka 25. Tahniah saya ucapkan kepada Felda Jengka 25. Saya pernah sendiri ke Jengka 25. Pastinya ia memang cukup cantik dengan indah desa dan sebagainya. Dan kita ingin bergerak kepada tempat yang kedua ataupun naib johan bagi anugerah kecemerlangan rancangan Felda AKRF 2021 dimenangi oleh Felda Felda Tersang 3. Felda wilayah Mempaga membawa pulang wang tunai RM300,000. Itu dia. Ini kalau tempat kedua dia dapat RM300,000, saya nanti-nantikan bagi mereka yang mendapat tempat pertama. Kalau saya ingat lagi, kalau saya boleh recall ya, Puan dan juga Cik Fakrul, ketika mana sambutan di Trolak pada tahun lalu begitu meriah ya, sebab walaupun dalam keadaan dilimitkan ataupun limitasi pengunjung sebagainya, ianya tetap membawa satu aura. Kalau kita dapat hari ini, kita pun bertepuk tangan juga. Saya pasti apatah lagi Felda dan juga peneroka-peneroka yang menang ini pastinya begitu gembira dengan kemenangan ini. Dan kita lihat juga siapakah johan. Ini adalah tempat pertama. Panas lagi keputusan ni? Panas lagi ni. Ini memang rahsia baru lagi dapat ni. tahu tadi. Baru dapat tahu setelah pun diteliti dengan begitu teliti sekali. Kita lihat tempat pertama, Felda manakah yang akan mendapat tempat yang pertama. Saksikan. Felda Kertih 2 bagi anugerah kecemerlangan rancangan Felda AKRF 2021 daripada wilayah Terengganu. Tahniah kami ucapkan kepada Felda Kertih 2. Ini dia anugerah yang dinanti-nantikan, membawa wang tunai RM500,000. Satu bukan jumlah yang kecil untuk mereka menerima jumlah RM500,000 ini. Kalau kita lihat pada anugerah-anugerah ini, Puan Nurliza sendiri, kalau kita lihat anugerah-anugerah ini adalah anugerah yang utama. Dan juga pastinya setiap Felda, kita ada beratus Felda di Malaysia ini sendiri. 317 penelitian ataupun penilaian. Bagaimana sebenarnya untuk kita lihat dan siapakah yang layak sebenarnya diangkat sebagai pemenang ini, Puan? Penilaian itu sebenarnya dibuat berperingkat-peringkat. Jadi kalau kita boleh katakan start daripada awal tahun tu telah ada penilaian di peringkat blok sendiri, di mana blok ada buat pertandingan. Kemudian di peringkat rancangan pula di wilayah tersebut bertanding pula antara satu sama lain. Mereka menilai berbagai-bagai kriteria lah, kemasyarakatan, keceriaan, keindahan dan sebagainya. Dan shortlist di senarai pendekkan dan memilih wakil setiap wilayah. Kemudian wakil-wakil ini dinilai pula oleh panel yang lebih tinggi. Maknanya kalau di peringkat kebangsaan itu panel-panelnya terdiri daripada bukan orang-orang Felda. Hanya seorang saja orang Felda dalam tu, iaitu Timbalan Pengarah Besar Operasi kita. Tapi yang lain-lain adalah orang-orang yang hebat-hebatlah dalam pengarah perancang bandar, lanskap dan sebagainya yang menilai rancangan-rancangan tersebut sebelum memilih pemenang. Tapi pada tahun ini agak berbeza sedikit, di mana penilaian akhir itu oleh kerana dalam suasana pandemik COVID-19 ni dia ini dibuat secara virtual, di mana setiap rancangan yang menjadi finalis perlu membuat video nomor baru persembahkannya secara virtual. Tapi dalam pada itu juga ada seorang yang akan present dan menunjukkan kekuatan-kekuatan rancangan tersebutlah. Jadi berdasarkan kepada persembahan serta video tersebut, maka pemenangnya dipilih. Walaupun mereka ini berada di luar bandar misalnya Felda, tapi mereka tidak ketinggalan dalam digitalisasi, dalam mengikut era perubahan ini. Dan pastinya inilah menunjukkan bahawa kelestarian Felda itu dan juga sentiasa teriring dengan perkembangan semasa. Baik, saya ingin tanyakan kepada Encik Muhammad Fakrul sebagai pemenang anugerah pencapaian cemerlang generasi kedua Felda ini. Saya ingin kaitkan sedikit dengan soal hala tuju pendidikan anak-anak Felda ini. Bukan sahaja hari ini kita bercakap tentang generasi kedua, malah generasi ketiga, malah juga generasi keempat. Bagaimana kita ingin melihat hala tuju pendidikan dan juga anak Felda ini dalam keberlangsungan dan juga memastikan kecemerlangan Felda itu sendiri? Bagi saya, sektor pendidikan ini adalah satu jaringan social security.
keselamatan sosial yang sangat penting untuk sesebuah komuniti itu. Jadi sebagai generasi baharu di Felda, saya rasa peranan seperti yang saya dah katakan tadi, peranan itu terlalu besar. Dan Felda pun memberikan peluang, seperti saya sendiri ditajuk oleh Felda untuk belajar di luar negara. Dan kalau dilihat inisiatif-inisiatif terbaru yang diperkenalkan oleh Felda seperti baru-baru ini, inisiatif Smart Classroom. Jadi kita memperkenalkan 101 buah sekolah pintar dengan kerjasama Felda dibantu untuk kita memberikan jaringan alternatif untuk memberi pendedahan kepada murid-murid di Felda. Jadi saya merasakan perlu untuk adik-adik saya sendiri di kawasan rancangan Felda untuk mengambil peluang ini untuk kita membawa dan memacu Felda ke hadapan. Saya rasa generasi baru ada tanggungjawab itulah yang perlu dimainkan. Baik, Puan Nurliza sendiri sebagai orang kata pengetua Institut Semarak Felda ini, mungkin ada ucapan-ucapan yang khusus kepada mereka di luar sana sebagai anak peneroka Felda yang mereka perlu terus bangga membawa bendera Felda ini dan kata kalau keluar mana, inilah kami anak Felda ini. Puan. Okey. 65 tahun yang lalu, generasi awal Felda telah pun meletakkan asas Felda yang cukup kukuh dalam pembangunan komuniti Felda ni. Jadi generasi muda sama ada generasi kedua, ketiga ataupun keempat, dan sama ada generasi itu adalah dari komuniti peneroka maupun komuniti petugas, sebab sekarang ni petugas pun ramai yang muda-muda. Jadi mereka ni perlu bersama-sama berganding bahu untuk menggalas ataupun meneruskan legasi Felda ini. Kerana Felda ni boleh dikatakan sebagai penempatan komuniti yang tersusun, bersatu padu dan juga melengkapi antara satu sama lain. Jadi kalau sekiranya generasi muda boleh memikul tanggungjawab ini, membawa Felda ke arah kecemerlangan yang lebih baik lagi, selarilah dengan tema Hari Peneroka 2021, Anjakan Minda Peneroka, maka insya-Allah kita melihat future Felda ini akan menjadi lebih cemerlang lagi. Baik, Encik Fakrul sendiri, tema pada tahun ini Anjakan Minda Peneroka. Mungkin kata-kata akhir dan juga ucapan kepada mereka yang menyambut Hari Peneroka Felda 2021 ini. Ya, bagi saya tema ini sangat bertepatan dengan senario atau realiti yang berlaku kepada masyarakat peneroka sekarang yang telah berubah mindanya daripada 65 tahun dahulu. Jadi saya rasa saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan juga selamat Hari Peneroka kepada semua warga peneroka dan warga Felda di seluruh negara. Terima kasih atas jasa dan keringat yang telah ditumpahkan selama ini. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Puan Nurliza Osman, Pengetua Institut Semarak Felda, dan juga Tuan Muhammad Fakrul Rozi Abdul Rahman, pemenang Anugerah Pencapaian Cemerlang Generasi Kedua Felda, dan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin dan juga seluruh pasukan tertinggi Felda sendiri dalam memberi perhatian dan juga pelbagai bantuan inisiatif kepada kami warga peneroka Felda, dan juga kepada anda. Terima kasih kerana menonton kami secara langsung di TV1, di saluran berita RTM dan juga Facebook Live Berita RTM. Dan pastinya kami akan terus membawakan kepada anda perkembangan terkini. Dan kepada anda semua, selamat menyambut Hari Felda Peneroka Kebangsaan 2021. Terima kasih. Assalamualaikum dan jaga diri.